Okey, cikgu teruskan dengan bab 11.3 pantulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pantulan? Okey, pantulan ni kat sini ada satu contohlah. Situasi apabila Privina melihat cermin sambil menyikat rambutnya, dia akan dapat melihat rupa parasnya pada cermin tersebut. Okey, imej Privina dalam cermin itu kita panggil sebagai hasil pantulan. Okey, kemudian pantulan itu ialah transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah diterbalikkan. Okey, diterbalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Okey, garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey, dalam pantulan, ciri yang kita kena ingat adalah okey, imejnya terbalik. Okey, satu imej yang terbalik. Okey, yang kedua adalah paksi pantulan. Okey, kemudian kita akan lihat seterusnya di bawah suatu pantulan, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okey, ni cikgu bagi contohlah. Okey, ni cermin lah. Ni cermin ataupun paksi pantulan. Okey, ini bentuk segitiga kamu. Okey, bentuk segitiga dan akan dipantulkan pada paksi ini. Okey, jadi lihat bila dipantulkan, okey, kita kena pertimbangkan yang pertama jarak. Okey, jarak dia daripada paksi. Itu yang dikatakan mempunyai jarak serenjang yang sama. Jadi jarak serenjang. Jarak yang ini, kedudukan dia daripada cermin kena sama dengan kedudukannya pada imej. Okey, jadi okey. Dan perhatikan yang ini bila dia ni duduk di hadapan menghadap ke arah cermin ataupun menghadap ke arah pantulan, menghadap ke arah paksi pantulan, maka imej yang dihasilkan juga yang ini, bahagian ini dia akan menghadap kepada paksi pantulan. Okey, jadi lukisan dia akan menghadap ke belakang lah, segitiganya hipotenusnya di bahagian belakang. Okey, seterusnya kita akan lihat di bawah suatu pantulan, bentuk dan saiz imej adalah sama, okey, dengan objek. Tapi orientasinya songsang. Maksudnya dia diterbalikkan tadilah. Okey, kemudian lagi imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey. Okey, kita akan lihat seterusnya simetri. Apa itu simetri? Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara suatu bahagian atau sisi suatu arah objek. Okey, garis simetri ialah garis yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Okey, garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan imej. Garis simetri ialah paksi pantulan bagi imej dan objek. Okey, jadi kat sini kita ada simetri. Simetri ni apa? Sebenarnya adalah garis yang di tengah-tengah itu membahagikan. Okey, kalau dalam konteks pantulan tadi, simetri itu ialah paksinya yang berada di tengah-tengah. Jadi bila dia macam rama-rama ni kan. Okey, cikgu akan lukiskan garis simetrinya berada di tengah-tengah. Jadi yang gambar di bahagian kiri, gambar di bahagian kiri akan sama di bahagian kanan. Okey, jadi ini kita panggil simetri lah. Dia sama. Okey, jadi dekat sini dia kata membahagi dua sama serenjang. Okey, sifat imej bagi pantulan. Okey, apakah sifat imejnya? Sifat imejnya sama bentuk dan sama saiz. Okey, sama bentuk dan sama saiz dengan objek. Okey, yang bahagian B, imej mempunyai orientasi berbeza.
Orientasi berbeza ni maksudnya dia dalam keadaan songsang. Okey, songsang lah. Dia tak sama, kedudukan dia tak sama. Okey, kemudian membentuk image cermin antara satu sama lain. Semua titik yang terletak pada paksi pantulan tidak berubah kedudukannya semasa mengalami suatu transformasi. Okey, kita ada contoh 13. Pelajar boleh lihat pada buku teks muka surat 219. Okey, antara corak yang berikut, yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okey, adakah gambar rajah pertama mengalami orientasi pantulan? So, kita kena tunjukkan di mana kedudukan paksi simetrinya. Okey, ataupun paksi pantulan. Jadi dekat sini, okey, paksi pantulan tu ada dekat tengah-tengah. Okey, jadi bila kita lihat image dengan objek serupa. Jadi itu adalah pantulan. Okey, B. Adakah dia pantulan? Tidak. Kerana sepatutnya bila paksi pantulan berada di sini, sepatutnya yang berada di hadapan ni, bahagian depan ni, okey, kita tengok ni, ini adalah muncung bagi arrow tersebutlah. Jadi sepatutnya yang berada di hadapan ni pun muncung bagi arrow tersebut. Jadi dia dalam keadaan terbalik, jadi dia bukan. Okey, soalan C. Adakah ia menunjukkan orientasi pantulan? Ya. Di mana paksi pantulan ni berada di tengah-tengah. Okey, kita akan lihat contoh 14. Contoh 14 ni dalam buku teks muka surat 220. Okey, kamu lihat gambar rajah yang diberi. Dia suruh lengkapkan gambar rajah tersebut. Okey, kita lihat dekat tengah-tengah tu adalah paksi pantulan ataupun ibaratnya seperti cermin lah. Okey, kamu dikendaki melukis gambar rajah ini. Okey, jadi kat sini kedudukan titik ini, bucu ni. Okey, daripada cermin jaraknya adalah satu kotak. Jadi dia berada satu kotak daripada cermin. Image-nya berada satu kotak daripada cermin tersebut. Kemudian kita cari bucu ni, kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. So kita tanda. Okey. Kemudian yang ni daripada cermin jaraknya 2, 1, 2. So kita tanda. Dan kita sambungkan. Okey. Alright. Okey, contoh 15 kita tengok. Contoh 15. Okey, kita ada penerangan berkenaan dengan pantulan. Okey. Dalam rajah berikut, segitiga M prime itu ialah image. Jadi yang di bawah yang berwarna hijau, segitiga berwarna hijau adalah image. Jadi di sini image. Okey, kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Kalau yang bawah ni image, yang di atas itu adalah objek. Huraikan pantulan tersebut. Okey, kita nak huraikan pantulan. Apa yang dimaksudkan dengan huraian? Okey, dalam pantulan kita hanya ada paksi pantulan sahaja. Jadi bila dia suruh hurai, maksudnya dia kena bagi tahu di manakah kedudukan paksinya. Okey, itu untuk kalau kita dah ada image dan objek lah, kita nak cari paksi pantulan, kita kena, okey, macam mana caranya? Kita kena kira jarak objek dengan image. Contohnya dekat sini, ini adalah objek. So, saya tetapkan satu bucu ataupun satu titik. Okey, saya tetapkan titik yang ini dengan titik yang ini. Jadi titik image dengan objek jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Jadi 4 kena bahagi 2 untuk dapatkan garisan di tengah-tengah. Jadi kat sinilah. Okey, sama macam bucu yang lain. So bucu yang hujung ni dengan yang ini. Jaraknya juga 4. So sini adalah di tengah-tengah. Jadi kita nampak ni garisan paksinya lah. Okey, kat tengah-tengah tu garisan paksi. Okey, maka apa kita nak bagi tahu? Objek itu dipantulkan, objek M itu dipantulkan pada paksi X. Jadi dia gunakan paksi pantulannya adalah paksi X ni. Okey, kemudian yang kedua, bahagian B. Okey, kita tengok dia punya sama macam tadi, cara nak cari pun sama.
Kemudian kita lihat yang di tengah-tengah adalah paksi Y. Okey, jadi huraian kita adalah objek M dipantulkan pada paksi Y.